أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال وشريء الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, para jemaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafangkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini sekali lagi dalam rumah Allah. Sama-sama kita melakukan ketaatan ibadah. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat, kasih sayang, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini ya Allah, untuk kami sentiasa dapat mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, bantu kami ya Allah untuk kami dapat memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang kecurahkan kepada kami pada malam ini ya Allah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, kau ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tetapi kami lupa ya Allah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah. Ilmu yang belum pernah kami pelajari ya Allah. Wa azidna 'ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, dan campakkanlah keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami Kau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan berjemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung pengajian kita ini dapat menambah baik amal ibadah kita, tambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau tak silap saya 5 Rabiul Akhir. Dah berlalu dah Rabiul Awal ataupun disebut sebagai Rabiul Anwar. Seperempat yang bercahaya, Rabiul Anwar ataupun Rabiul Awal, iaitulah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan kemudian pada bulan Rabiul Awal juga adalah bulan kewafatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal masih khilaf. Tarikh kelahiran Nabi pun masih khilaf. Tetapi yang masyhur di kalangan kita 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 Hijrah. Maka tak rasanya macam tak sempurna kalau tuan-tuan kita tak sebut tentang kelahiran Nabi, sebab kita belajar tentang sirah tuan-tuan. Pada perbahasan kita yang lalu tak sempat kita nak masuk Rabiul Awal. Jadi hari ini walaupun dah masuk Rabiul Akhir ataupun Rabiul Tsani, tapi kita masih lagi dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebutkan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kelahiran ini yang mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Ulama tafsir disebutkan bahawa ayu minad dalalah ilal huda, daripada kesesatan kepada petunjuk, daripada minal kufri ilal iman, daripada kekufuran kepada keimanan. Kenapa ini yang disebutkan zulumat? Zulumat yang macam mana disebutkan? Tuan-tuan, baru-baru ni saya mengajar murid-murid sekolah rendah. Tapi ada seorang anak murid ni dia bertanya pada saya, mata pelajaran tuan-tuan, pendidikan Islam, kita ada satu
peta tuan-tuan. Bila kita sebut saja tentang kelahiran, anak-anak kita akan jawab dengan spontan tuan-tuan. Bila lahirnya Nabi? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Kerana serangan tentera Abrahah. Siapa tentera Abrahah? Raja Habsyah. Kan? Raja Habsyah. Tuan-tuan, bila kita buka peta, tuan-tuan, minta maaf, saya tunjukkan tuan, sekali imbas sahaja. Mekah dekat sini tuan-tuan, Mekah. Kemudian kita naik ke atas sikit, Madinah. Bawah ni Yaman tuan-tuan, bawah Yaman. Kemudian bila kita naik terus ke utara, kita akan bertemu dengan Syam. Syam ni kita sebut sebagai Iraq, Palestin, Jordan. Kita pusing. Kenapa kita sebut pusing? Kita akan jumpa Mesir. Kemudian kita akan jumpa Sudan, bawahnya kita akan jumpa Ethiopia, Habsyah. Tuan-tuan, maka Habsyah ni tuan-tuan dengan Mekah ni tengah-tengah ni apa? Laut. Laut tuan-tuan. Maka ada seorang anak murid saya, dia tanya, Ustaz, habis dia bergajah tu daripada Habsyah je. Jadi nak serang naik apa? Naik kapal. Kadang saya terfikir juga, betul juga. Boleh terfikir pula dia memikir macam tu. Kapal besar mana tuan-tuan? Nak sebut tentera Abrahah yang menyerang Kaabah ketika itu, gajahnya besar tuan-tuan, bukan gajah biasa. Tuan-tuan, bukan gajah biasa, tetapi gajah yang terpilih, yang paling besar. Yang disebutkan sebanyak 3 ekor. 3 ekor gajah yang besar yang dihancurkan oleh Allah dengan apa? Batu sijil, batu kecil daripada neraka. Tuan-tuan, maka 3 ekor ni, salah seekor daripadanya, yang pertama ni namanya Hamud. Gajah ni Hamud nama dia. Tuan-tuan, jangan kata Ustaz Zikri boleh hafal nama gajah pun hafal. Ustaz, tak, saya baru baca tadi. Tuan-tuan, namanya Hamud. Dia punya driver dia, tukang bawa gajah tu, namanya Unais. Tuan-tuan, saya tengok kitab tuan-tuan, nanti lepas ni lupa lah tuan-tuan. Tapi nak sebutkan tuan-tuan, macam mana gajah yang besar tadi boleh sampai ke Mekah dalam serangan tentera Abrahah ni tadi. Tengok tuan-tuan, maka kita nak buka minda tuan-tuan. Hari ni kita santai-santai, mungkin tuan-tuan penat tadi siang bekerja, hari ni kita dengar cerita kerana 1/3 daripada Quran cerita. Tuan-tuan, bila kita dengar cerita bukannya sia-sia, tetapi ada manfaat yang kita boleh ambil. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita cerita bagaimana kegelapan tu, yang mana kegelapan di sekitar Arab ketika itu, maka datang satu cahaya, lahirnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Tuan-tuan, kita tahu di bumi Arab, tuan-tuan, di sekitar Arab, di Eropah Barat dan sebagainya, maka di sana kita akan melihat agama orang Arab sendiri adalah menyembah berhala. Kita akan sebut nanti dalam pengajian kita sirah nanti bagaimana berhala itu boleh sampai. Sedangkan tak ada berhala tuan-tuan daripada zaman Nabi Allah Ismail. Mana ada berhala, tapi boleh sampai berhala dekat Mekah ni. Tuan-tuan, maka kesesatan di Jazirah Arab menyembah berhala, tetapi bertuhankan Allah. Dia syirik, musyrikin. Kerana apa? Dia minta dengan Allah melalui berhala. Sebab itu orang Mekah disebut musyrikin Mekah. Dia tak sebut kafir Mekah. Tuan-tuan, disyirikkan Allah. Dengan apa? Minta kat berhala supaya sampai kepada Allah. Sesat mereka, dalal. Tuan-tuan, kita tengok di sekitar Arab, dekat Rom, dekat Syam. Syam ni Rom tuan-tuan. Ketika itu pemerintahan Rom, maka Rom kita akan lihat mereka ni beragama dengan agama Nasrani. Agama Nasrani, agama Kristian yang menigakan Tuhan. Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan mak, tuan-tuan, Nasrani. Tuan-tuan. Kemudian kita tengok dekat Parsi, Iran. Tuan-tuan, dekat Parsi sana satu lagi kuasa besar yang mana mereka ini menyembah api. Majusi. Majusi. Kan kita dengar lagu Hijaz, lagu Raihan ke apa? Terpadam api biara Majusi, runtuhlah istana Kisra Parsi. Kisra Parsi. Maka Parsi Majusi pun nanti akan runtuh. Tetapi di kala sebelum kelahiran Nabi, kegelapan tuan-tuan. Semua agama yang menyesatkan. Ada yang sembah pokok. Kemudian ada yang kalau kita tengok Habsyah sendiri, dia ni di bawah pemerintahan Rom, maka dia juga sesat, Nasrani juga. Maka Mesir kita tahu dah, memang menyembah raja sebagai Tuhan. Kemudian kita tengok pula dekat Yaman. Yaman ni kota Anbiya, kota para nabi Allah Nuh alaihissalam, tuan-tuan. Maka di situ juga akhirnya ada agama yang menyembah raja sebagai Tuhan. Tuan-tuan, bermula daripada satu kisah disebutkan dalam tafsir bahawa seorang pendeta rahib
Tuan-tuan, kenapa kita sebut pendeta? Nasrani. Tuan-tuan, kalau kita agama Islam kita panggil syekh, ulama. Tetapi bagi Nasrani dia panggil pendeta lah. Maka dihantar oleh guru dia. Tuan-tuan, guru dia ni kita potong cerita lah. Dihantar oleh guru dia menuju ke Yaman untuk berdakwah. Dia tak pandang Jazirah Arab, tuan-tuan. Jazirah Arab ni orang tak pandang. Kerana Jazirah Arab ni orang yang kerah kepala, orang yang hidupnya berpindah randah, orangnya gitulah. Tuan-tuan, ketika ini Mekah ketika itu tak ada air Zam-Zam, tertimbus. Tuan-tuan, hilang beratus tahun. Tuan-tuan, maka orang tak pandang Mekah ni, tuan-tuan. Jazirah Arab orang tak pandang, tetapi daripada Syam dihantar seorang rahib untuk berdakwah ke Yaman. Kenapa? Yaman adalah kota purba. Tuan-tuan, maka dihantar seorang lelaki yang bernama Abdullah ibn Samir. Tuan-tuan, saya pernah cerita ke cerita ni? Belum. Tuan-tuan, saya pun kadang-kadang confuse. Dihantar seorang lelaki rahib ni, pendeta yang bernama Abdullah ibn Samir. Abdullah ibn Samir diutuskan oleh gurunya berdakwah untuk sampaikan agama apa? Agama Nasrani, tetapi yang mengesakan Allah. Ada lagi agama yang mengesakan Allah sampai zaman Nabi SAW, Ahlul Kitab. Pernah dengar kan? Ahlul Kitab. Maka boleh lagi orang lelaki berkahwin dengan perempuan yang Ahlul Kitab. Boleh. Sembelihan orang Ahlul Kitab masih lagi boleh kita makan. Ahlul Kitab. Ini agama apa? Nasrani. Tetapi dia masih mengesakan Allah. Buktinya apa? Ada dalam Quran. Allah sebutkan. Dalam surah Al-Buruj. Maka, tuan-tuan, bila sampai sahaja Abdullah ibn Samir ke kota Yaman, tak jadi masuk. Pasal apa? Yaman ni dia ada seorang raja yang disembah sebagai Tuhan. Bila sebut raja disembah sebagai Tuhan, dah kompom-kompom zalim. Betul tak, tuan-tuan? Kita memang tahu dah cerita kalau raja jadi Tuhan ni memang zalim lah. Kerjanya nak bunuh orang aja kerjanya. Maka Abdullah ibn Samir terhenti dakwah dia. Tak berani nak masuk kota Yaman ketika itu. Contoh macam Batu Pahat, tuan-tuan. Maka dia ni duduk di pinggir kota. Dia duduk dekat mana? Sungai Suluh. Dia duduk dekat Sungai Suluh. Contohlah kita nak nampak gambaran lah, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, terhenti dakwah. Tuan-tuan, raja ni, tuan-tuan, namanya Raja Tuba. Raja Tuba ni gelaran bagi Raja Yaman ketika itu. Tuan-tuan, gelaran bagi Raja Yaman. Raja Tuba yang bernama Zunawas. Nama raja ni Zunawas. Macam kita lah, tuan-tuan. Kat Malaysia, raja kita siapa? Raja? Ingat tak? Dia bukan tu, Agung tu gelaran. Gelarannya Agung. Macam tadilah Tuba. Kemudian kalau Mesir gelarannya Firaun, tapi bukan nama sebenar. Dia gelaran. Tuan-tuan, kalau Parsi Kisra, Raja Kisra. Tuan-tuan, kalau Rom Raja Kaisar. Kalau Habsyah Raja Najasyi. Ada gelaran tapi bukan nama dia. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, Raja Tuba ni yang bernama Zunawas ni dia mengaku raja. Bila mengaku raja ni mesti ada kelebihan. Betul tak? Firaun dia mengaku Tuhan, kenapa? Kerana Allah bagi banyak kelebihan pada dia sehingga dia kufur. Maka Tuba juga dia memiliki kelebihan. Tuan-tuan, kita ni kalau banyak sangat kelebihan, kita kena banyak sebut Masya Allah, la quwata illa billah. Kita ni kalau banyak sangat kelebihan, hebat dia ni. Dia ni kahwin, anak-anak semua jadi doktor. Hebat. Apa yang disentuh semua jadi emas. Senang cerita gitulah, tuan-tuan. Orang tanam sawit semua melawas. Kita tanam sawit semua jadi. Kita buat rumah, kita buat semua jadi, tuan-tuan. Kita pegang masjid, imarah masjid. Subhanallah, hati-hati. Bila kelebihan yang Allah bagi membuatkan kita kadang-kadang kufur, tuan-tuan. Sebab itu Allah ajar kita dalam surah Al-Kahfi, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tuan-tuan, bila dua orang lelaki adik-beradik dalam surah Kahfi, yang seorang ni kufur, yang seorang beriman, dia kata apa? Kalaulah dia masuk dalam kebun tadi disebutkan Masya Allah, ini semua kepunyaan Allah, ini semua kehendak Allah, tidak ada daya upaya, la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya aku, maka dia tidak akan menterbalikkan tangannya. Kan disebut fayuqallibu kaffai. Ini kau tengok kebun tu, kebun ni pun sebulan dia hasil 180,000. Dia bangga kan, tuan-tuan. Maka akhirnya apa? Bila dia tak sandarkan kepada Tuhan, fayuqallibu kaffai, dia terbalikkan tangan, habis harta aku, Allah hancurkan. Nampak, tuan-tuan? Bila kelebihan kita kufur, kita tak sandarkan kepada Tuhan, maka Allah hancurkan. Tuan-tuan, sedap suara imam. Abang sedap betul. Kalau azan sedap betul. Memanglah saya dulu dengan Jamaah Abdillah tu sekelas. Dia bangga pula. Jangan, tuan-tuan. Sebut dulu Masya Allah,
La quwata illa billah. Ini semua kepunyaan Allah. La quwata illa billah, tak ada daya upaya. Tuan-tuan, bila kita ada kelebihan, ketika mana kita sebut Masya Allah, la quwata illa billah. Allah sebut dalam Quran, in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Sekiranya kamu melihat aku lebih daripada orang lain, aku lebih daripada orang lain, berbanding orang lain daripada sudut anak, harta, keluarga dan sebagainya, maka kita kena sebut Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau tidak, jadi macam lelaki tadi yang dihancurkan semua harta dia, habis, terbalik, hancur. Tuan-tuan, jadi kita kena sebut Masya Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita dulu, bila sebut anak kecil kan, comel je budak ni, jangan puji budak tu nanti demam. Betul tuan-tuan, itu tadabbur surah Kahfi. Kena sebut apa tuan-tuan? Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau tak nanti takut nanti jadi macam siapa? Jadi macam inilah tuan-tuan, hancur tuan-tuan, habis tuan-tuan. Maka jadi macam Tubah sehingga dia mengaku Tuhan. Tiba-tiba kita sebut apa? Sebaik-baik sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Kita pernah sebut kan sebelum ni kan? Tuan-tuan, ada jin yang mengaku Tuhan? Ada iblis mengaku Tuhan? Tak ada. Tak ada jin yang mengaku Tuhan. Tetapi ada manusia mengaku Tuhan. Tiba-tiba kita sebut apa? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Mana datang kalimah tu tuan-tuan? Jangan sebut lagi kalimah kufur tu. Bertentangan betul dengan apa yang dibawakan oleh Allah dalam surah Al-Jin dan surah Al-Ahqaf yang pernah kita sebut pada awal bulan lepas. Tuan-tuan, awal bulan yang lalu. Maka tuan-tuan mati Allah, ini Raja Tubah. Raja Tubah ni dia mengaku Tuhan. Nabi sebut dalam tafsir surah Al-Buruj, dibawakan oleh Imam Ibnu Kathir. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Syuhaib bahawa Nabi SAW bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian terdapat seorang raja yang memiliki tukang sihir. Maknanya Raja Tubah ni dia hebat pasal apa? Dia ada seorang tukang sihir. Tukang sihir dia ni, hebatnya tukang sihir dia ni, dia boleh apa tu? Sehingga menyebabkan raja tadi disembah oleh rakyatnya. Contoh tuan-tuan. Tukang sihir, kau pergi kampung sana tu, kau habiskan, bagi penyakit. Dah berpenyakit, dah tak boleh buat apa-apa, pergi mana pun tak boleh baik, datang kepada raja. Kau pergi raja tu Tuhan. Maka dia datang, maka dia kata, okey, sakit apa? Okey, aku bagi kau kesembuhan. Maka tukang sihir dia tadi yang bagi sembuh, dia guna jin. Kan cerita ni kan sebelum kejadian Nabi pergi balik Taif, Nakhlah masa tu jin masih lagi boleh turun naik. Tuan-tuan, maka masih lagi jin ni boleh tahu meramal masa depan dan sebagainya. Tuan-tuan, maka ketika ini tuan-tuan, raja ini hingga disembah oleh rakyat Yaman ketika itu. Dalal, kesesatan, kegelapan, seluruh dunia dalam kegelapan. Tak ada hidayah langsung tuan-tuan mata Allah. Sehingga satu hari, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya datanglah siapa ni tadi, tukang sihir tadi, kepada Nabi, kepada raja tadi. Dia kata apa? Wahai raja, aku ni dah tua. Kalau aku mati, habis kau dah tak boleh jadi Tuhan dah. Kan? Dah tak boleh jadi Tuhan dah. Maka raja tadi pun fikir betul juga. Kalau engkau dah tak ada, siapa nanti nak menyembuhkan? Aku bukan pandai pun. Dia menipu je kerjanya tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Cari seorang pemuda yang boleh menggantikan. Belajar ilmu perdukunan, ilmu jin, ilmu sihir ni. Cari, dapat seorang budak di hujung kampung. Tuan-tuan, dapat dekat mana? Dekat apa? Bukit Batu, Sungai Terus. Dapat kat situ, hujung kampung tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Maka budak ini, tuan-tuan, dia tak sebut syabab, dia sebut ghulam. Pernah dengar tak cerita ghulam? Kan kita biasa dengar cerita ghulam Ahlul Fatrah. Kan? Ghulam ni tuan-tuan, ini kisah dia. Maka dia panggil ghulam tadi, maka budak tadi pun dibiayai, biasiswanya penuh oleh raja tadi. Belajar apa? Ilmu jin. Tuan-tuan. Maka berulang-alik lah budak tadi belajar daripada Bukit Batu, Sungai Terus tadi, terus pergi Batu Pahat, balik semula, pergi lagi jalan kaki, balik semula jalan kaki. Lalu depan rumah siapa? Lalu dekat Sungai Suluh. Sungai Suluh ada rumah siapa? Abdullah ibn Samir, pendakwah tadi. Pendakwah tadi kan duduk di hujung kampung, di pinggir kota disebutkan dalam ni tuan-tuan. Maka ni contohnya tuan-tuan. Jangan cari pula nanti Abdullah bin Samir dah tak ada dah. Tuan-tuan. Maka berulang-alik, kali pertama bertemu bertentang mata.
Kali kedua nampak dah mula angkat tangan. Yang kali kelima dah mula senyum-senyum. Hari keenam dah mula nak pergi mana tu? Kita kan orang kampung kan macam tu. Tuan, selalu jumpa nak pergi mana. Hari ke-10 dah mula. Singgah dulu minum. Akhirnya dia ni bersahabat. Siapa? Ghulam dengan Abdullah ibn Samir. Maka pendakwah ni tuan-tuan, dia akan sentiasa kosong jiwanya Ghulam, beri hidayah, Allah bagi hidayah. Maka beragamalah Ghulam tadi dengan agama rahib tadi. Tuan-tuan, bila beragama dengan agama rahib, maka tuan-tuan disebutkan oleh Nabi SAW pada satu hari. Tiba-tiba terdapat seekor binatang yang mengerikan lagi besar di kota Yaman. Ketika tu orang tengah berurusan jual beli dan sebagainya, tengah sibuk ni tuan-tuan kat kota Yaman. Tiba-tiba di tengah jalan tu, laluan tu ada binatang besar mengerikan. Tak tahulah binatang apa tuan-tuan, kita tak nak jangka-jangka. Tapi binatang tadi mengerikanlah, menakutkan, menghentikan kegiatan orang-orang Yaman ketika itu. Bila lalu si Ghulam ni tadi, orang di kota tu dah mula panggil, Ghulam, sini Ghulam, kau kan dah belajar dengan tukang sihir di raja, tolong selesaikan masalah kami. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia ambil batu. Kemudian disebutkan apa? Pada hari ini aku mengetahui apakah agama si rahib ini lebih dicintai Allah daripada agama tukang sihir ni tadi. Ilmu mana yang lebih hebat? Maka dibaca jampi ke apa benda tuan-tuan, maka dia baling pada binatang tadi, mati binatang. Setengah riwayat yang mengatakan dia ambil pasir, dia baca, dia baling, kemudian binatang tadi jadi jinak, kemudian dilepaskan dekat padang pasir. Tak kisahlah yang mana pun, yang penting selamat orang-orang Yaman. Bersorak orang Yaman suka. Glamour dah si Ghulam ni tadi, boleh menyembuhkan pula orang yang sakit. Ini Nabi sebut tuan-tuan. Maka ketika mana banyak manusia-manusia rakyat Yaman ketika itu yang berubat dengan si Ghulam ni tadi, semua sembuh. Sakit apa yang ada? Sakit kusta, sembuh. Buta, boleh melihat kembali. Subhanallah. Tuan-tuan, maka ramai orang sayang Ghulam. Ketika mana Ghulam ni tuan-tuan, datang seorang kerabat diraja, orang kerajaan lah tuan-tuan, maka didatang orang ni buta, maka didatang bawa hadiah dan sebagainya. Rupa-rupanya tuan-tuan, Ghulam ni, setiap orang yang datang kepada dia ni berdakwah. Bagaimana dakwah dia? Dia kata apa? Fulan, aku tak dapat sembuhkan seseorang pun. Dia kata Ghulam, sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Jika engkau beriman kepadanya, maka aku akan berdoa untuk kamu dan Allah pasti akan menyembuhkan kamu. Itu dia punya kata-kata. Maka orang kalau dah sakit, dia akan terima je tuan-tuan. Tuan-tuan kalau sakit jumpa saya cakap apa? Saya kata bawa 3 ekor ayam panggang. Tuan-tuan, kemudian buat nasi empit, buatlah pulut kuning dan semua. Tuan-tuan bawa punya, mesti bawa punya. Saking kita nak sembuh kan tuan-tuan, sebutlah apa pun kita akan ikut tuan-tuan. Maka ramai sebenarnya yang telah beriman kepada agama Nasrani yang mengesahkan Allah ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah. Sehingga kan tuan-tuan, pada satu hari ketika mana sembuh sahaja lelaki ni tadi, Ghulam ni tuan-tuan disebut bahawa agama Allah ni agama yakin. Agama yakin. Tak boleh tak yakin. Tuan-tuan, saya pernah tuan-tuan dulu sekolah dekat sekolah Arab Tampuk. Saya tak ingat saya dah pernah cerita ke belum. Minta maaf kalau terulang-ulang kali. Saya sekolah menengah Tampuk, Bugis Siah. Sekolah tu tuan-tuan asrama. Dia tuan-tuan, kalau ada seorang menjerit histeria, dia akan bersambung sap. Dia akan pusing tu tuan-tuan. Maka ustaz saya, dia akan suruh, Zikri, kau ambil 2-3 orang pergi tu, tangkap dia, bacakan ayat kursi. Kita pun confident lah. Ustaz yang bagi sanad, kita pun ustaz tu baca, okey, pergi pula sana. Jadi kami ni pegang, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makin menjerit. Makin menjerit. Tuan-tuan, silap-silap ke dibetulkan tajwid. Salah tajwid tu dia kata. Tuan, ni agama yakin. Kadang-kadang imam tu baca ayat kursi disembuh, jadi baik orang tu. Kita datang makin meraung orang tu. Tuan-tuan, dia agama yakin. Yakin ni bukan senang tuan-tuan. Agama yakin ni kena train dengan amalan-amalan dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah, ini agama si Ghulam ni tadi. Agama siapa? Agama Allah. Maka bila dah sembuh saja orang buta tadi, dia pun duduklah di kerabat dia raja, duduk sebelah raja. Raja tengok, dah sembuh dah mata kau. Siapa yang menyembuhkan kamu?
Ni poin dia tuan-tuan. Maka Rabbi, dia kata, Tuhanku. Kan dah beriman tadi. Dia dah beriman dengan agama Ghulam. Apa kata Raja Tubal? Aku. Ni bukti yang dia kata dia ni Tuhan. Maka bukan. Dia kata Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Murkalah raja tadi. Murka raja tadi. Maka dia panggil, kenapa engkau ada Tuhan lain? Maka dipanggil siapa? Tuan-tuan, tersebut nama Abdullah ibn Samir. Tertangkaplah Abdullah ibn Samir. Pendekkan cerita lah tuan-tuan. Dia adalah pasang SB ikut dan sebagainya. Maka tertangkap juga adalah Ghulam. Ghulam pun tertangkap. Maka disuruh kembali kepada agama asal. Maka disebut pada si celik ini tadi, bukan si buta. Tadi buta dah baik kan. Si celik. Maka kembali semula kepada agama asal. Bertuhankan aku, sembah aku. Maka mereka enggan. Digergaji kepalanya. Tuan-tuan, disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Digergaji kepalanya sehingga terbelah dua tubuhnya. Nak cerita kalau raja ngaku Tuhan, macam inilah perangai dia. Firaun, tengok macam mana dibunuh budak-budak, anak-anak lelaki dibunuh hidup-hidup. Tuan-tuan, raja kalau dah mengaku Tuhan. Tuan-tuan, jadi hati-hati kita tuan-tuan. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi, takut kita kufur nikmat. Tuan-tuan, sehingga kita mengaku Tuhan pula, ya Allah. Tuan-tuan, mati Allah. Maka ini yang berlaku. Maka begitu juga Abdullah ibn Samir dipaksa untuk bertuhankan raja tadi, enggan juga. Maka Abdullah ibn Samir juga digergaji kepalanya, terbelah dua tubuhnya. Syahid kedua-duanya di jalan Allah. Dua-dua syahid, tuan-tuan. Kerana apa? Dia mempertahankan agama Allah. Bukan Islamnya, tuan-tuan. Sebelum-sebelum ni pun ada agama mereka yang syahid di jalan Allah. Maka tetapi Ghulam tak digergaji kepalanya. Kenapa? Kerana Ghulam disayangi masyarakat. Kalau digergaji, habis orang marah. Berlakulah penunjuk perasaan dan sebagainya, pemberontakan dan sebagainya. Maka raja tadi kata apa? Bawa Ghulam tadi pergi ke gunung. Ini Nabi cerita, tuan-tuan, dalam hadis yang panjang. Bawa pergi ke gunung, tetapi dibawa oleh tentera-tentera yang hebat. Tetapi bermunajatlah Ghulam, maka bergegar gunung tadi. Habis tentera-tentera, balik semula Ghulam pergi ke istana. Tuan-tuan, maka pening raja tadi. Tak mati. Tak mati. Bawa lagi tentera-tentera yang hebat, bawa dia ke laut. Ni kat mana tuan-tuan? Yaman. Yaman kan laut lepas. Tuan-tuan, bawa ke laut. Bunuh di Ghulam kalau dia tak nak bertuhankan aku sebagai Tuhan. Maka engganlah Ghulam, maka bermunajatlah Ghulam. Habis tentera-tentera tadi, balik semula Ghulam masuk istana. Pening raja tadi. Macam mana aku nak bunuh dia? Tak boleh pakai tentera-tentera aku ni. Maka dia ambil keputusan apa? Tuan-tuan, Ghulam bagi idea. Wahai raja, kalau kau nak bunuh aku boleh, tapi kau kena ikat aku di palang. Agama siapa? Nabi Allah Isa AS, tuan-tuan, ikat dekat palang, kemudian ambil anak panah, tarik anak panah sambil menyebutkan Bismi Rabbi hadzal Ghulam, dengan nama Tuhan budak ini. Dengan nama Tuhan budak ini. Siapa dia? Allah. Tuan-tuan, Allah maksudnya. Kemudian tuan-tuan, sambil dikumpulkan seluruh orang Yaman, lebih daripada 20,000 orang. Maka berkumpullah orang Yaman menyaksikan. Raja tadi sombong. Dia tak percaya dia Tuhan. Dia tarik anak panah, dia tak pernah meleset. Tuan-tuan, anak panahnya dia tarik, lepas, tak kena. Wah, tuan-tuan, bila tak kena, rakyat tengok, dah mula ketawa. Raja kata Tuhan, tapi macam mana boleh panah tak kena? Kemudian tarik, lepas semua tak kena. Maka Ghulam berteriak, kan aku dah sebut sebutkan Bismi Rabbi hadzal Ghulam. Maka marah raja tadi. Kerana rakyat dah ketawa, Ghulam pun dah cabar dia tarik, sebut dengan kuat sehingga seluruh orang Yaman ketika itu dengar. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tembus ke dadanya Ghulam, syahid Ghulam. Dalam hadis disebutkan bahu dipegang, tuan-tuan, habis, tunduk, mati lah. Tuan-tuan, nak sebutkan, tuan-tuan, mati Allah. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku ketika itu disaksikan oleh seluruh orang Yaman. Maka orang Yaman ketika itu semua angkat tangan bila mati sahaja Ghulam, syahid sahaja Ghulam. Dia kata apa? Amanna bi rabbi hadzal Ghulam. Kami beriman dengan Tuhan Ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Siapa dia? Allah. Beriman semua orang Yaman ketika itu. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Hasil daripada dakwahnya siapa? Ghulam. Hasil daripada dakwahnya Abdullah ibn Samir. Tuan-tuan, mati Allah. Ini jasa mereka. 20,000 telah menganut agama Nasrani yang mengesakan Allah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Murka raja tadi. Paksa kembali, tak nak balik semula ke agama asal. Maka mereka ni raja tadi perintahkan tentera-tentera buat parit.
Kemudian dia letak kayu yang banyak, besar, kemudian dihidupkan api menyala. Siapa yang tak nak sembah aku campak dia masuk dalam api. Masuk sendiri, bukan campak tuan-tuan. Terjun sambil diperhatikan. Tuan-tuan, maka 20,000 rakyat Yaman ketika itu mati syahid kerana mempertahankan iman. Sehingga Allah rakam dalam Quran. Allah sebut apa? Qutila ashabul ukhdud. Telah dibunuh ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Dan api yang dinyalakan daripada kayu-kayu yang besar-besar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mana pembesar-pembesar tadi semua duduk memerhatikan. Wa ma yaf'aluna wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka ni semua menyaksikan saja. Sambil duduk dia menyaksikan seorang-seorang mati dalam keadaan apa tuan? Hidup ni tuan-tuan, dibunuh hidup-hidup. Itu tuan-tuan. Terbakar hidup-hidup ni tuan-tuan. Wa ma naqamu minhum illa. Mereka ni tak salah apa, mereka tak buat jahat, mereka tak membunuh, mereka tak melawan, mereka tak buat apa pun, illa kecuali satu je. Ayyuminu billahil azizil hamid. Dia ni beriman kepada Allah. Ni kita sebut tuan-tuan. Maka tuan-tuan kalau pernah dengar hadis Nabi, 3 bayi yang boleh berkata-kata fil mahdi ketika dalam buayan. Satu yang pertama Nabi Allah Isa, kemudian kisah Juraij, kemudian kisah ibu yang menyusukan anak. Tuan-tuan, tambahan daripada itu bayi Ashabul Ukhdud. Pernah dengar tak tuan-tuan? Cerita bayi Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan, ramai tadi dah beriman. Bila dinyalakan api, mereka dah mula tolak-tolak dah. Takut nak masuk api dia tuan-tuan. Jangan main-main. Nak terjun dalam api, nak pertahankan iman aja. Kalau kita sanggup ke? Tak sanggup tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, ketika itu orang dah mula tolak-tolak tarik dah. Maka seorang perempuan, seorang wanita tampil ke depan. Beraninya perempuan ni nak mempertahankan iman. Aku boleh terjun. Bila dia nak terjun, terhenti kakinya. Langkah dia terhenti. Kenapa? Kerana dia ada seorang bayi yang berada di kendongan dia. Maka dia tengok bayi tadi tak sampai hati. Tak sampai hati. Timbul rasa tak sampai hati. Aku nak mati, tak apa, jangan budak ni. Tiba-tiba bayi tadi berkata-kata. Ni sebut bayi yang boleh berkata-kata fil mahdi. Ada beberapa lagi cerita tuan-tuan. Maka bayi kata apa? Isbir ya ummi, sabarlah wahai ibu, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Ibu dia bila tengok budak 2 minggu tuan-tuan boleh bercakap, terjun terus. Maka bila tengok perempuan terjun, bayi terjun, maka semua terjun. Habis, semua terjun. Syahid semua di jalan Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, ketika ini disebut dalam surah Al-Buruj. Buruj ni apa tuan-tuan? Kisah Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Buruj ni apa? Burj Khalifah. Menara, kan? Menara. Kenapa disebut menara? Ni nanti cerita dia tuan-tuan. Ni ada cerita dia. Maka bila mati sahaja ke semua orang-orang Ukhdud ni tadi, Ashabul Ukhdud, tuan-tuan, rupa-rupanya ada seorang terlepas. Ada seorang terlepas. Kalau dalam kitab disebutkan namanya Ka'ab ibn Daus ibn Ka'ab. Namanya Daus ibn Ka'ab. Dia ni terlepas daripada pembunuhan beramai-ramai tadi. Lari. Maka dikejar oleh tentera-tentera tadi. Makin jauh, lama-lama hilang Daus bin Ka'ab. Dapat selamatkan diri. Jauh ni tuan-tuan. Jauh lari. Maka dia pun terus berlari, lari, nak cari bantuan. Nak minta tolong dengan siapa tuan-tuan? Nak bunuh raja kena cari apa? Nak bunuh raja kena cari raja. Dan raja tu bukan biasa-biasa. Ada 2 kuasa besar ketika itu. Siapa? Agak-agak siapa yang akan bantu Daus bin Ka'ab? Raja siapa? Raja Rom. Ya, Raja Rom. Sebab apa? Raja Rom beragama Nasrani. Tuan-tuan, tapi bila sampai kepada Raja Rom, bila dikhabarkan berita ini, pembunuhan ini berlaku, maka Raja Rom marah. Dia murka. Dia marah. Maka dia kata, tapi masalahnya jauh Yaman ni. Kalau aku nak hantar tentera, tak berbaloi. Sebab Yaman bukan bawah pemerintahan aku, bawah bukan jajahan aku. Maka Daus bin Ka'ab dia tak putus asa. Dia kata apa? Agama kau disebarkan ke Yaman sehingga mereka beragama dengan agama Nasrani, mereka dibunuh, kamu nak biarkan begitu saja? Tuan-tuan, Raja Rom tak puas hati, ambil handset. Tuan-tuan, dia telefon siapa agak-agak? Tuan-tuan, ni istilah bahasa kita lah tuan-tuan. Dia telefon siapa? Yang paling dekat di bawah jajahan Rom, Habsyah. Betul tak? Habsyah, Raja Najasyi. Raja Najasyi kalau kita tengok tahun ke-7 di Islam.
Sedangkan orang Habsyah tak tahu di Islam. Sebab Najasyi Nasrani yang baik. Di Islam akhirnya tersyariat ketika itu solat jenazah gaib tahun ke-7, tuan-tuan. Tapi ini sebelum kelahiran kita cerita, tuan-tuan. Maka dia telefon Raja Habsyah, Najasyi pun jawab. Maka dia kata, okey boleh, aku hantar arahan daripada orang atas. Maka dia hantar siapa, tuan-tuan? Dia hantar general yang terbaik daripada Habsyah. Siapa, tuan-tuan? Namanya Aryad. Satu lagi dibantu oleh seorang lagi general yang bernama Abrahah. Dah mula dah dekat, tuan-tuan. Abrahah. Tapi ketua Aryad. Tuan-tuan, dihantarnya 1000 tentera pergi naik kapal laut dah, tuan-tuan. Naik kapal laut, serang Raja Tubah, kalah Raja Tubah. Raja Tubah diriwayatkan bahawa dia tak mati dibunuh, tetapi matinya bunuh diri. Sombong, tuan-tuan. Dia Tuhan kan, mana boleh kena bunuh, tuan-tuan. Dia bunuh diri. Tuan-tuan, tak kisahlah janji dia mati, tuan-tuan. Maka matilah Raja Tubah. Raja Tubah mati, maka yang memerintah Yaman ketika itu siapa? Aryad dengan Abrahah. Boleh dua orang takbir satu negara? Tak boleh, tuan-tuan. Akhirnya mereka beradu tenaga. Dia tak ada pilihan raya, tuan-tuan. Dia beradu tenaga. Mati Aryad dengan tipu dayanya Abrahah. Panjang cerita dia, saya pendekkan, tuan-tuan. Bila mati sahaja Aryad, Abrahah pun naik sebagai raja ketika itu. Abrahah ni, tuan-tuan, raja mana? Raja Habsyah. Maknanya kita dah dapat jawapan. Gajah daripada mana? Daripada Yaman, bukan daripada Habsyah, tuan-tuan. Tetapi Abrahah ini memerintah Yaman. Ada tak permusuhan antara Yaman, Raja Abrahah ni dengan Mekah? Tak ada permusuhan, tuan-tuan. Sehingga kan bila Abrahah bunuh saja Aryad, sampai berita tu kepada Raja Najasyi, murka Raja Najasyi. Engkau telah bunuh general kesayangan aku. Engkau tunggu Abrahah, aku datang ke Yaman, aku akan pijak rambut engkau di tanah Yaman, kata Najasyi. Maka dah berpeluh dah Abrahah, takut. Maka, tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Abrahah, tuan-tuan, maka ditulis surat, dibuat syair-syair indah. Syair indah memuji, engkaulah raja walaupun wajahmu tak ku kenal. Gitulah. Macam-macam lah puji-pujian dan sebagainya, yang mulia dan sebagainya. Kemudian dibawakan satu bungkusan, pos laju sampailah Habsyah. Maka sampai Habsyah, raja tadi buka surat dengan puji-pujian, syair-syair indah. Terpesona raja tadi. Engkaulah raja yang aku sanjungi, yang mulia, yang ginilah, tuan-tuan. Kemudian raja tadi buka kotak tadi, rupanya apa yang dibekalkan oleh Abrahah? Bukan sushi, tuan-tuan, bukan. Dibekalkan tanah Yaman. Dicukur kepala dia letak rambut atas tanah tadi. Jangan kau hinakan, wahai raja yang mulia, untuk kaki kau jejak ke Yaman. Tapi hari ini aku bawakan tanah Yaman ke Habsyah. Pijaklah rambut aku di tanah tu. Oh, tuan-tuan, cair raja tadi, tuan-tuan. Cair. Oh, hebat Abrahah ni, tuan-tuan. Maka tak jadi. Maka siapa? Raja Najasyi maafkan. Aku maafkan kesalahan Abrahah. Maka gembiralah Abrahah, bersyukur dengan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Maka Abrahah membina satu tempat yang tinggi. Ni Buruj Qulais nama dia. Tinggi, tuan-tuan. Apa tu? Gereja. Tempat yang tinggi, Qulais. Qulais ni kalau kita ambil dalam bahasa Arab, dulu kita sekolah agama kita belajar qalan suwatun. Qalan suwatun apa? Songkok, kan? Tempat yang tinggi kita letak Qulais, tuan-tuan. Qulais ni tempat yang tinggi, dibina untuk apa? Tanda syukur. Kerana apa? Raja Najasyi tak murka kepada dia, bersyukur. Dibawa orang-orang Nasrani, maka agama Yaman ketika itu bertukar daripada agama sembah raja sebagai Tuhan kepada agama Nasrani. Agama sesat juga. Tuan-tuan mati Allah. Maka, tuan-tuan mati Allah, bila habis sahaja peristiwa tersebut, kita tak jumpa, tuan-tuan, Abrahah memusuhi Mekah. Kita tak jumpa lagi. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Sebenarnya tak ada permusuhan. Ketika itu Mekah ditakbir oleh Abu Talib, aman, tak ada masalah. Berniaga, tak ada masalah. Tuan-tuan, orang Yaman datang ke Mekah, Mekah pergi ke Syam. Ulang alik, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was-saif. Musim panas pergi Yaman, musim sejuk pergi Syam. Kan gitu kan? Jadi hubungan baik. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Datang satu bangsa. Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr.
Sesungguhnya satu bangsa An-Nasi ini dia kafir, dia menyembah berhala. Orang Arab dia menyembah berhala, tapi dia ni bertambah kekufuran. Kenapa? Kerana ketika itu bulan-bulan haram yang 4, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, ini bulan yang diharamkan pembunuhan, bulan yang diharamkan merompak, mencuri dan sebagainya. Golongan Nasi ni, bangsanya, kabilah ni, dia kerjanya merompak. Dia tukar bulan tu. Dah sampai bulan Rejab, dia tukar Rejab tu jadi bulan lain. Dia kata Rejab dah lepas, sedangkan Rejab baru masuk, dia tukar. Ziyadatun fil kufr, bertambah kekufuran dia. Peliklah bangsa ni tuan-tuan. Rupa-rupanya bangsa ni datang ke Qulais. Datang Qulais, dia berak. Tuan-tuan, bahasanya itulah. Dia buang air, disapu najis dia di dinding-dinding Qulais, yang mana batu-batunya diimport semua daripada luar negara. Memang yang terbaik yang Abraha bina. Maka marahlah Abraha, tuan-tuan. Maka kita bagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sikit lagi, tuan-tuan. Kita nak sampai kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan An-Nasi ni tadi, tuan-tuan, satu golongan yang Allah sebut dah. Maka berlaku peristiwa yang mana golongan Nasi ni tadi, kabilah Arab ni tadi, didatang ke Yaman. Maka mereka ni buat onar. Dia buat onar. Sedangkan Abrahah dengan Mekah tak ada isu, tuan-tuan. Dia tak ada pergaduhan, tak ada permusuhan. Apa yang berlaku? Disapu najis-najis mereka di dinding-dinding Qulais. Maka murkalah Abrahah. Siapa tak marah, tuan-tuan? Maka marahlah Abrahah. Dia tanya, siapa mereka ni? Mereka ni adalah bangsa Arab. Agama mereka ni agama apa? Agama menyembah berhala. Oh, apa yang mereka agungkan? Apa yang mereka agungkan, tuan-tuan? Mereka mengagungkan Kaabah. Kita serang Kaabah. Ini punca, tuan-tuan. Pergaduhan yang berlaku, perselisihan besar yang berlaku ni, dia pasti ada punca. Tuan-tuan, kalau kita ni sama-sama bangsa bergaduh, cari punca. Siapa yang merosakkan kita ni? Kena cari punca. Itu yang kena hapuskan dulu. Tuan-tuan, sebelum dia melarat menjadi perkara yang lebih dahsyat lagi, sehingga mengundang murka Allah. Jangan main-main, tuan-tuan. Jadi orang yang memecah belah orang ni bahaya, tuan-tuan. Ini golongan An-Nasi, tuan-tuan. Maka Abrahah bergerak menuju ke Kaabah. Untuk apa? Menghancurkan Kaabah. Peristiwa apa asalnya An-Nasi ni tadi, tuan-tuan? Asalnya tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Maka bergerak, sedangkan Abrahah masih teragak-agak, tuan-tuan. Dia punya marah ni tadi, maka dia terkeluar. Tapi bila dia nak tarik balik, dia tak boleh tarik balik. Dia raja, tuan-tuan. Maka dia ni teragak-agak untuk menyerang Kaabah. Kaabah ni siapa tak kenal, tuan-tuan? Rumah siapa ni? Rumah Allah, tuan-tuan. Semua orang dipanggil untuk datang ke Kaabah untuk buat haji. Syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan. Cuma kita tak pernah dengar Yahudi buat haji. Pasal apa? Sebab dekat keliling Kaabah ada patung. Yahudi agamanya juga Samawi, agama kitab Taurat, Injil. Nasrani nak pergi ke Kaabah, nak buat haji, tak pergi, tuan-tuan. Kerana apa? Ada berhala ni. Sebab tu kita tak dengar Nasrani buat haji, Yahudi buat haji, tak dengar. Tapi yang buat haji orang Yathrib, orang Jazirah Arab. Ni, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, mati Allah, Abrahah menuju. Sedang dia tahu tak, tuan-tuan, tahu tak Kaabah tu apa? Siapa pemunya Kaabah tu? Dia tahu Allah. Dia tahu, tuan-tuan. Tapi dia nak tarik balik, dia tak sanggup. Sebab dia seorang raja, sombong, tuan-tuan. Sehinggalah, tuan-tuan, dia sampai ke satu tempat. Dan nak sampai Mekah, dia rampas, tuan-tuan. Orang kalau nak buat jahat, dia akan menyambil buat jahat. Tuan-tuan. Maka dia rampas hasil ternakan. Ternakan yang puluh-puluh, ratus-ratus ni, tuan-tuan. Antaranya adalah binatang ternakan milik Abdul Muttalib. Milik Abdul Muttalib. Maka dia pun masuk. Kemudian dihalanglah ramai kabilah-kabilah, antaranya Nufail bin Hubayb al-Khuf'umi. Tuan-tuan, nama ni kita kena sebut. Kerana apa nanti kita akan sebut di hujung cerita ni tadi. Ini kabilah yang menentang, tapi mereka ditangkap, tuan-tuan. Sehinggalah nanti dipertemukan antara Abdul Muttalib, orang yang hebat, keturunan Rasulullah, orang yang ada haibah. Maka dipertemukan. Maka apa kata Abrahah?
Abdul Muttalib, aku berikan kau satu permintaan terakhir. Kan kita tahu kan dalam kisah kan. Maka apa kata Abdul Muttalib? Dalam hati Abraha, semoga Abdul Muttalib ni minta supaya tak serang Kaabah. Jadi aku pun balik. Gitulah ceritanya. Tapi apa yang diminta oleh Abdul Muttalib? Dia kata, lepaskan binatang-binatang ternakan yang kau rampas hari itu. Terkejut Abraha. Engkau ni pemimpin macam mana? Sepatutnya engkau minta supaya aku jangan serang Kaabah. Apa kata Abdul Muttalib? Haibah orangnya. Ternakan itu bawah jagaan kami, tetapi Kaabah itu di bawah jagaan Allah. Tuan-tuan, tercabar Abraha, teruskan kerja jahat tadi. Maka tuan-tuan, terlepas Nufail bin Hubaib al-Khuf'umi tadi, terlepas daripada tawanan, dia pergi depan gajah tadi. Dia kata apa? Ini rumah Allah, tunduk, tunduk. Dia cakap dengan gajah ni tuan-tuan. Cakap dengan gajah. Gajah pun faham. Tuan-tuan, gajah pun faham. Tunduk gajah. Kenapa saya sebut cerita tunduk gajah? Kerana Nabi SAW ketika perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan, kan Nabi nak serang Kaabah. Bukan nak serang Kaabah, nak serang Mekah ketika itu. Kerana menuntut bela kematian Saidina Osman, fitnah semata-mata. Tetapi tunduknya unta Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi kata, tunduknya unta aku ni seperti tunduknya Abrahah nak masuk Mekah. Itu cerita dia, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ketika mana tunduk sahaja gajah tadi, lalu awan hitam daripada jauh. Tuan-tuan, orang Mekah ni dia nampak nak kena roboh Kaabah ni. Mereka naik ke atas bukit Abu Qubaish Qu'aiqian. Dia duduk dekat atas tu, memerhatikan bagaimana Abraham nak musnahkan Kaabah. Diperhatikan oleh ratus orang, ribu agaknya. Tuan-tuan, ramai yang memerhatikan. Tiba-tiba datang satu awan gelap. Rupanya bukan awan. Apa yang Allah utuskan? Tayran ababil, burung. Tuan-tuan, burung gelap nampak, dah dekat baru nampak burung. Apa yang dibawa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dipegang 2 biji batu daripada neraka. 2 biji batu. Ada yang kata 3 dekat paruh. 3. Tak kisah berapa tuan-tuan, dibawa satu beg sekalipun, yang penting gajah tu mati. Kemudian bila dilontar, tarmihim bihajaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hancur. Habis macam daun-daun kering dimakan oleh api. Habis. Tuan-tuan, sambil disaksikan oleh ribuan orang Mekah ketika itu. Apa yang mereka katakan? Pasti perkara yang menakjubkan ini, yang hampir mustahil ini berlaku depan mata mereka. Dia kata apa? Akan berlaku satu peristiwa yang hebat pada tahun ini. Akan berlaku satu peristiwa hebat pada tahun ini. Apa tuan-tuan? 50 hari setelah itu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nanti tuan-tuan, kita sebut agama Yaman ketika ini agama apa? Nasrani. Nanti tahun ke-7 Hijrah, tuan-tuan, ketika Raja Parsi koyakkan surat Nabi, kan Nabi kata apa? Parsi kata, Raja Parsi, Raja Kisra kata, tangkap Muhammad. Di konteks apa? Di konteks Raja Bazan. Raja Bazan ni siapa? Raja Yaman. Parsi kan Majusi. Kenapa dia boleh konteks Yaman pula? Ketika itu Yaman bukan lagi Nasrani, tapi bertukar kepada agama Majusi. Pun dolalah juga. Tapi macam mana pertukaran agama tadi, nanti kita akan sebutkan pada perbincangan yang akan datang. Tuan-tuan, bertukar-tukar agama di sekitar Arab ni tuan-tuan, tetapi tak timbul langsung cahaya. Tiba-tiba terpancar cahaya di kota Mekah. Daripada kelahiran ini, dia makin merebak cahaya tadi. Zaman Saidina Umar, zaman Saidina Ali, sampai Kufah, sampai Syam, Rom, Parsi, semua kena tawan. Yaman memang dah Islam dah tahun ke-7 Hijrah, tuan-tuan. Sehingga cahaya tadi merebak-rebak sampai Mesir, dibuka oleh siapa? Amru al-As. Dibuka. Cahaya itu sampai ke mana tuan-tuan? Sampai kat Parit Kasih. Cahaya itu tuan-tuan. Akibat daripada apa?
kesan ataupun hasil daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mati Allah, hari ni kita bercerita je tuan-tuan. Kita memahami, kita nak kenal Nabi ni, kita kena tahu cerita dia. Baru orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Kita tak payah cerita semayang berjemaah kat masjid tuan-tuan. Orang kat luar sana, mana-mana yang tak semayang hari ni tuan-tuan kat masjid, mereka tahu tak semayang kat masjid tu mesti? Tahu tuan-tuan, tapi dia datang tak masjid? Dia tak datang. Pasal apa? Dia kenal Nabi tapi dia tak cinta Nabi. Ramai tak orang-orang Muslim perempuan yang ada kat luar sana yang tak pakai tudung, mak embong. Kenal? Tuan-tuan, dia isytihar buka tudung. Mudah-mudahan dia sempat taubat. Tuan-tuan, mudah-mudahan. Tuan-tuan, tapi nak cerita dia kenal tak Nabi? Dia kenal, tapi dia tak cinta Nabi, sebab tu dia tak pakai tudung. Tuan-tuan, nak kenal Nabi kena tahu jalan cerita bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana hubungan dia dengan Yaman dan sebagainya. Barulah kita cintakan Nabi, barulah kita ikut apa yang Nabi sebut, maka Allah pun akan cintakan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu cintakan aku sebagai Allah, aku ni Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Ikut aku. Apa yang kamu dapat? Yuhibbukumullah. Allah sayang kamu. Apa yang kamu dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Maka kamu akan diampunkan segala dosa. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, mati Allah, yang baik itu daripada Allah. Salah silap tu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta